الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 174. Masih lagi di bawah tajuk bab yang ke-24. Bab ma jaa fi karahiyatis salah fit tasawir. Bab yang telah datang pada menyatukan tegah sembahyang pada gambar-gambar. Ini hadis yang akan kita lihat berhubung dengan perkara ini dan telah kita baca beberapa bulan yang lalu muqaddimah kepada persoalan ini, dan saya sambung muka surat 174 baris yang ketiga daripada atas. Maka kafiat yang zahir itu ialah daripada kelakuan dan bacaan. Baik, kita sambung di dalam membahaskan perkara-perkara yang mesti difokuskan untuk membawa kepada khusyuknya salat. Di antaranya ialah pada persoalan kelakuan dan bacaan, iaitulah pada rukun fi'li dan rukun qawli, termasuklah rukun qalbi, hati kita, dengan maksud secara sehabis-habis sempurna kita menunaikan rukun fi'li itu. Rukuk yang sempurna, i'tidal yang sempurna, dan begitulah seterusnya. Dan juga pada rukun qawlinya, membaca Fatihah dengan baik,
memahami kaedah-kaedah kesalahan-kesalahan yang tersembunyi di dalam suratul Fatihah yang wajib kita belajar. Walaupun bacaan kita mungkin tidaklah sesedap orang lain, tetapi memahami kaedah-kaedah dalam ilmu tajwid adalah dituntut untuk melengkapkan proses bacaan Al-Quran di dalam solat. Mana yang perlu 2 harakat, kita 2 harakatkan dia. Mana yang perlu 6, 6. Mana mat jaiz, mana mat wajib, semua itu kita mesti tahu. Asas kepada keindahan bacaan tersebut. Itu maksud dia. Dan saya selalu sebut bahawa bacaan Al-Quran kita, iaitulah yang diambil dari bacaan Imam Hafs dan Imam Asim daripada Abdurrahman bin Sulaim, seterusnya secara musyafahah Abdurrahman bin Sulaim mengambil secara direct, bertalaqi secara musyafahah, iaitu melihat pergerakan mulut si guru itu. Itu pentingnya musyafahah di dalam pengajian tajwid Al-Quran. Abdurrahman bin Sulaim yang menjadi guru kepada Imam Asim, dan Imam Asim adalah guru kepada Imam Hafs, iaitulah bacaan Quran kita ni. Oh, di sana ada Nafi', di sana ada Qalun, di sana ada Wash, banyak jenis bacaan. Tapi Imam Hafs yang kita baca ni 98% satu dunia, 98% bacaan Imam Hafs. Imam Hafs lahir tahun 90 Hijrah. Ambil bacaan dari Imam Asim. Imam Asim ayah tiri dia. Imam Asim berguru dengan Abdurrahman bin Sulaim, seorang tabi'in yang haibat dalam ilmu qiraat. Dan Abdurrahman bin Sulaim mengambil bacaan secara bertalaqi, musyafahah, dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini bacaan Imam Hafs direct sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sudah tentulah Sayyidina Ali mengambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham sikit sejarah. Dan bacaan Imam Hafs, kalau istilah orang Melayu, tak banyak songeh lah, senang cerita bagi faham begitu. Kalau imalah dia tak banyak, tashilnya, raumnya, ismamnya, naqalnya, saktahnya, dia tak banyak macam Nafi', macam Qalun. Mudah kita baca. Imalah satu tempat, surah Hud 41, saktah 4 tempat, ismam surah Yusuf 1 ayat, naqal 1 ayat, Al-Hujurat ayat 11, tashil dalam Fussilat. Dia tak banyak. Dia mudah bacaan Imam Hafs yang kita baca sekarang, alhamdulillah. Dan 98% menggunakan kaedah bacaan Imam Hafs seluruh satu dunia.
muslimin dan muslimat. So tak ada masalah pada bab itu. Cuma kita kena jaga di sudut tajwid, di sudut baca. Bila kita belajar suratul Fatihah, maka antara benda yang kita kena jaga ialah kesalahan yang tersembunyi, yang khafi. Yang ni banyak orang buat. Kesalahan yang khafi, yang tersembunyi, yang dia tak sedar, walaupun tidak mengubah makna ayat. Kalau kesalahan yang jali, yang jelas, yang tu bahaya, mengubah makna ayat. Tapi kesalahan yang khafi, yang dianya tersembunyi, tanpa kita sedar, kita buat. Dan kita mesti belajar untuk mengurangkannya, ataupun kalau boleh buang terus. Saya bawa contoh bacaan imalah. Lalu kita bawa contoh. Selalu sangat orang buat. Bacaan imalah dalam bacaan Imam Hafs, dia satu tempat aja. 41 surah Hud alaihi salam. Imalah makna condong. Bacaan tu condong. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Majri, re tu mesti baca 2 harakat. Majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu dia panggil imalah, condong. Doa Nabi Nuh alaihi salam. Doa naik kenderaan laut, kapal, feri, bot, apa saja yang kita berhadapan dengan lautan. Baca ayat. Duduk-duduk masuk feri nak bercuti ke mana ke, baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nelayan ke laut, baca. Ni masuk bot, balik rokok dulu. Masuk feri, feri tak boleh rokok ekon, nak mampu. Kan, melangok aja, tak apa kerja dia. Baca tu doa Nabi Nuh. Kita tak tahu jadi di tengah laut, tah ke feri enjin room terbakar ke, kita tak tahu. Bocor ke, kapal berlaku kebocoran ke feri, kita tak tahu. Maka pohon kepada Allah. Maka bacaan tu imalah. Imalah condong. Maka orang baca Fatihah, bacaan dia imalah, dia tak sedar. Dia tak sedar. Contoh bacaan imalah. Ayat pertama tu elok dah. Alhamdulillahirabbil alamin, elok dah. Ada masuk ayat kedua, dia imalah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, dia jadi nak pergi Kemer. Nak kata dia orang Kelantan, tak ada. Kan? Dia nak jadi meme, tak ada. Bukan orang Kelantan dia. Nak royak-royak Kelantan tak ada. Tapi cara dia baca tu, Ar-Rahman, bunyi tu dah imalah. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Jaga tu, banyak orang baca macam tu. Iman, walaupun tidak mengubah. Elok kita yang dengar ni berbulu telinga. Tu benda tu. Maka jaga elok. Ma betul-betul. Tak ada nak macam condong sikit. Itu kesalahan yang tersembunyi. Ra, harfun ra patut nipih jadi tebal.
Ghairi, ri tu nipih, dia baris bawah dia kasrah, mesti nipih, tak boleh bagi tebal. Itu belajarlah. Itu belajar benda-benda itu supaya kita faham sempurna kelakuan kita, sempurna bacaan kita. Walaupun kita takkan mencapai 100% perfectionist, impossible, kita takkan dapat 100% kesempurnaan, mustahil. Tetapi memahami kaedahnya dituntut oleh syarak. Baik. Dan kafiat yang batinnya, tadi luaran, zahir, apa dia? Iaitulah bacaan kita dan juga fi'li, rukun fi'li, perbuatan kita. Rokok sempurna, sujud yang sempurna, kita kena perbetul elok-elok. Yang ini kafiat yang batin, iaitu tawadhu' dan khusyuk dan tazallul. Tazallul makna dua beradik, khusyuk lah. Maknanya apa? Kebatinan pun kita mesti ambil kira, tawadhu' dan khusyuk. Walaupun sekali lagi mustahil dapat khusyuk 100%. Kalau tanyalah ni, tadi Ustaz Bashir baca surah apa? Mampu nak ingat? Kan? Rakaat pertama surah Al-Balad, rakaat kedua Al-Kafirun. Hak tu tak ingat dah. Ya lupa. Sebab itulah ketika almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, itu kitab yang terkenal dalam ilmu tafsir, ketika dia menghuraikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ketika dia hurai dua ayat ini, almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut, kamu kena faham keadaan dan situasi ayat ini. Adakah ayat ini yang dipaham oleh sebahagian daripada kita sehingga dia menganggap sembahyang dia rosak terus? Tuan tengok, Allah tidak sebut alladzina hum fi. Allah tidak sebut fi. Allah sebut an. An harfun jar. An salatihim. Salat jadi isim majrur. An harfun jar. Belajar Arab faham. Fi pun harfun jar. Dua-dua harfun jar. Salatihim, salat itu adalah isim dia, maka isim majrur. Dua-dua harfun jar. Tapi mana dia cukup berbeza. Kalaulah Allah sebut fi salatihim sahun, jahanam kita. Tapi Allah sebut an. Allah tidak sebut fi. Kalau sebut fi di dalam solatnya, habis. Seorang pun tak dapat khusyuk yang sebetulnya. Sebab itu adanya sujud sahwi. Kenapa? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kerana sifat manusia antara sifat dia pelupa. Sampai dalam semayang pun dia lupa. Berapa rakaat dah ni? 3 ke 4 ke? Dia bermain. Itu sifat kita. Maka Islam ajar ambil yang sedikit. Ambil 3 tambah 1 lagi, maka sujud sahwi. Itu diajar begitu. Kenapa? Sebab sifat kita lupa. Kalaulah kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Allah sebut fi salatihim, tak ada seorang semayang dia betul.
Tapi Allah sebut an salatihim. Celakalah orang yang solat yang dia an salatihim sahun, yang daripada solatnya dia lalai. Tuan-tuan buka tafsir Al-Munir, tuan-tuan tengok surah Al-Ma'un. Apa kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili? Adalah ayat ini an salatihim, yang Allah kata celaka itu ditujukan kepada golongan munafiqin yang ada beberapa sifat ketika dia sembahyang. Pertama, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sembahyangnya menunjuk-nunjuk. Dia riak, dia pamer, dia hendak orang tengok. Yang kedua, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, adalah mereka bersembahyang dengan tidak mengharapkan langsung pahala daripada Allah ketika mereka bersolat. Kita dituntut hendakkan pahala. Orang awam macam kita, kalau dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah tulis, kitab Hikam ni gabungan tauhid dan tasawuf. Dalam kitab Hikam, level manusia paling rendah ialah al-ibad. Al-ibad, kalau SPM third grader lah senang, makalah BM 7, Maths 7, kemudian Maths cangkui 9, jahanam punah hancur kan. Dia kira ngam-ngam lah, bolehlah sijil am pelajaran tu ada, layaklah dapat sijil. Tapi third graders lah. Al-ibad, golongan al-ibad ialah mereka yang bila buat amalan nak pahala, bila sedekah nak pahala, bila semayang nak pahala, apabila puasa nak pahala. Boleh tak macam tu? Boleh untuk level orang awam, tetapi tidak pada level al-arifin. Al-arifin, golongan yang tenggelam dalam zuk nikmat beribadah. Mereka ni tak peduli pahala tak pahala, aku kira aku sujud, aku taat. Dia tenggelam dalam kenikmatan. Hak kita orang awam nak pahala, dibenarkan syarak, tak ada masalah. Orang munafik, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia tak apa nak kisah. Sehingga kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, apabila dia meninggalkan solat, dia tidak rasa apa-apa. Dia tinggalkan solat dengan sengaja. Dia tak ada feeling, dia tak ada perasaan guilty, tak ada perasaan untuk kok lah nak qadha ke, tak ada. Relax. Itulah maksud sahun, itulah maksud an salatihim sahun, iaitu ditujukan kepada golongan munafikin, bukan kepada kita yang solat tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang tak khusyuk. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kita kena belajar mencarinya, walaupun kadang-kadang kita gagal, tapi terus berusaha mencari khusyuk. Nak sebut level ayat tu begitulah. Bukan pukul semua, tidak teruk kita, sebab harfun jarnya an, bukan fi. Tu kena reti. Itu menghiburkan kita sedikit, kalau tidak teruk kita. Sehingga ulama fiqh meletakkan suasana keadaan serendah-rendah khusyuk. Ni ulama fiqh. Baik itu dalam
ilmu fiqh khusyuk tidak masuk dalam rukun solat. Dia tak masuk. Tasawuf masuk. Fiqh dia kira okey, semua wuduk, menghadap kiblat, masuk waktu, tutup aurat, suci, najis, hadas besar, hadas kecil, okey, solat. Dia tak masuk khusyuk dalam rukun solat. Itu dalam fiqh. Maka disebut oleh fiqh serendah-rendah khusyuk adalah engkau menyedari engkau sedang solat. Endahlah. Rakaat kedua tu kita tahu, oh rakaat kedua. Lepas tu kita baca Fatihah. Kita tahulah rakaat kedua, kejap lagi tahiyat awal. Kita tahu macam tu. Jadilah, kata ulama fiqh, itulah serendah-rendah tahap khusyuk. Nak dapat macam sahabat tak ada pasal. Nak dapat macam waliullah tak ada pasal. Mereka khusyuk, sehabis khusyuk mereka tenggelam dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu paling tidak kita tahu, aku ni semayang Isyak, aku tahu Isyak ni 4. Adalah kira khusyuk lah tu, kata ulama fiqh. Walaupun lagi dituntut seperti memahami bacaan, seperti kita seolah-olah menghadap seorang raja, meminta sesuatu daripadanya, menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ini Imam Ghazali hurai dalam Ihya Ulumuddin. Yang itu pun kita kena belajar. Namun serendah-rendahnya kita sedar bahawa aku sedang solat. Cukup dah. Maka tawaduk adalah penting, sebab sifat tawaduk akan lahir daripada solat yang benar-benar bertawaduk dan khusyuk dan tazallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita sebut tawaduk, rendah diri, ini sifat yang cukup baik. Ini sifat yang positif. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ada positif yang baik, ada positif yang tak baik, ada negatif yang baik, ada negatif yang tak baik. Ni dalam hidup. Awal-awal kita bangun tidur pagi tadi, bangun-bangun dia, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah yang menghasilkan sifat positif. Bangun-bangun dia puji Allah dulu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Atau kita baca dalam hadis At-Tirmizi, alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang pulangkan balik roh aku. Wa afani fi jasadi, yang telah menyihatkan jasad aku, tubuh aku. Wa azina li bi zikrihi, yang bagi izin untuk aku mengingati dia. Atau paling tak ada bangun-bangun tu, alhamdulillah, ingat Allah. Sifat positif, dia akan menghasilkan jiwa yang positif. Ada positif yang elok. Wife check urine test positif. Suami sampai telinga senyum. Urine test positif, nak jadi ayah lah. Tapi kalau swab test positif, Sultanah Bahiyah. Bukan ayah dah, Sultanah Bahiyah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah.
positif juga, tapi nyaya punya cerita. Ni dalam hidup ada negatif yang baik, ada negatif yang penting, yang perlu. Contoh, setakat ilmu kejuruteraan yang saya belajar dulu, bila kita design sikit, kita draw dulu resistor ke, kapasitor ke, kita design and then kita create sikit. Bila kita create sikit, kita tahu input dia berapa, 240 ke, DC ke, AC ke, and then output dia kita kena tahu. Bila kita design, kita nak sikit litar itu stabil. Kita tak nak noise masuk. Walaupun kita tak boleh cancel noise 100%, mustahil. Noise akan masuk. Reduction in noise mungkin dalam 2%. Tetap dia akan masuk. Selective fading ataupun adjacent channel interference. Selalu tuan-tuan dengar kadang-kadang kita lalu hutan ke apa, elok dengar aikim, tiba-tiba dia masuk nang botinang kuih boti kuih. Kan dia masuk lagu siam. Elok kita tengah dengar ceramah aikim, dia masuk lagu siam tu. Mampu berjoget seorang dalam kereta. Itu dia panggil adjacent channel interference. Kita boleh avoid dah itu. Kita boleh avoid banyak. Dia akan masuk sikit. Maka itu benda tak boleh elak. Tetapi menstabilkan sikit boleh. Maka antara loop yang kita buat ialah loop negative feedback. Negative feedback diperlukan untuk menstabilkan sikit. Dia negatif tapi perlu untuk sikit litar menjadi stabil. Ada lagi satu negatif yang baik. 14 hari swab test negatif. Boleh isap rokok dah, lega. Kan? Boleh dah, lega. Itu dalam hidup. Maka sifat tawaduk ialah sifat positif. Tuan-tuan, teringat cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ambil sikit kisah sahabat. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia Abbas kepada Abdullah, dua beradik lelaki sepupu jantan pula. Allah kuatlah, genetik dia kuat. Tuan-tuan pergi ke Taif, umrah ke haji ke, ziarah Taif. Hari ini Arab Saudi keluar statement, Malaysia masih lagi belum dijemput untuk perform umrah. Still not yet. Masih belum lagi dapat keizinan daripada pihak berkuasa Arab Saudi kerana rapid cases in Malaysia, especially in Selangor, Putrajaya, Kedah. Alhamdulillah lah, retarding sikit, mula perlahan. Alhamdulillah. Semalam pun 3 kes, hari ini berapa lebih kurang kita pun tak tengok sangat. Tapi Alhamdulillah lah. Cuma kluster Pokok Sena dilanjutkan lagi. Maaf, PKPD di Pokok Sena advance lagi, dilanjutkan lagi. Nak sebut bagaimana Ibnu Abbas kita pergi Taif, haji atau umrah, kalau ada rezeki dia buka sampailah. Doalah mudah-mudahan. Walaupun suasana takkan jadi macam dulu. Kan kawan-kawan di Makkah pun hantar video dekat kita. Tuan-tuan pun tengok, saya yakin. Kan rasa sayu kita. Nak buat macam dulu tak boleh dah. Tawaf sunat tak boleh. Tawaf rukun tu ajalah. Lepas tu 3 jam duduk dalam Masjidil Haram. Lepas 3 jam kena keluar. Sanitize, masjid akan disanitize. Kemudian grup nombor 2 pula masuk 3 jam, keluar pula, macam itulah. Allah, tak macam dulu kita boleh datang bila-bila. Tak apalah, sabarlah. Allah angkat Covid insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Tuan-tuan, kalau kita ke Taif, saya nak mention Ibnu Abbas. Bagaimana tuan-tuan ziarah ke Taif? Kita ziarah sebuah masjid di bandar Taif, namanya Masjid Allahu anhum. Kalau ada peluang pergi ziarah. Saya alhamdulillah banyak kali ke Taif, alhamdulillah. Dulu kita boleh pergi by our own. Kita boleh pergi sendiri. Naik cable car sampai puncak dalam 1.5 km daripada bawah, 1,500 meter cable car tu. Kita akan lihat gunung-gunung dan kita nampak daripada atas laluan Rasulullah ketika Nabi sampai di Taif. Ada laluan dia. Daripada cable car kita boleh tengok sampai puncak. Ada restoran 5 star. Saya dengan Pak Ak kau ada, saya pergi dengan Pak Ak hari itu tahun 2007. Pak Ak ikut saya, kita pergi Taif. Naik cable car, atas tu ada 5 star punya restoran mat'am. Dia akan bagi lunch. Kemudian selepas lunch kita akan naik bas menyusul turun dan lalu di kawasan yang Rasulullah dilontar dengan batu. Allahu Akbar. Dulu kita boleh pergi naik kereta sendiri. Sekarang di bawah Kementerian Pelancongan Arab Saudi. So kita tak boleh pandai-pandai. Ada dia punya mutawih Pak Arab, dia akan bawa kita. Dia naik bas kita, dia tunggu di bandar Taif. Nanti dia naik, dia explain, dia ceramah cakap Arab, kita pun explain dekat jemaah. Itu pegawai kementerian dia. So dia akan bawa tempat-tempat. Kita tak boleh macam dulu dah. Ala kulli hal, tetap kita akan sampai sebuah masjid, namanya Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di Masjid Ibnu Abbas, tuan-tuan akan boleh ziarah maqam Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas dikebumikan di situ bersama dengan 12 orang syuhada peperangan Hunain. Perang Hunain 8 Syawal tahun yang ke-8 Hijrah. Selepas Fathul Makkah, perang Hunain, ada 12 syuhada sahabat Nabi yang mati syahid dikebumikan di situ. Baik, saya nak ambil poin mana yang kata sifat tawadhu. Inilah solat para sahabat. Poin saya ialah ketika mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berada di ambang sakratul maut, nak meninggal dunia. Allah sebut dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah kata telah datang sakratul maut dengan benar. Satu fasa yang kita akan lalui. Sakrah, suka mabuk. Sakratul maut, mabuk mati. Naza', Arab kata naza', bukan naza', no? Naza', nun zai ain, tu yang betul, bukan naza', bukan hamzah, bukan kaf. Naza' makna cabut. Summa naza'na, kemudian kami cabut. Naza' makna cabut, iaitu nak cabut roh. Melayu hantam naza', naza', hantam pi lah. Janji faham, naza' tu roh nak dicabut. Sakratul maut. Allah, tuan-tuan, teringat Amru bin Al-As
Sayyidina Amru bin Al-As yang digelar singa Arab. Satu riwayat sebut singa padang pasir. Punya hebat dia. Gubernur Amru yang membuka Mesir. Amru bin Al-As ketika berada di ambang sakratul maut, anak dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Anak dia Abdullah ni, ya Allah, satu hari Abdullah bin Amru bin Al-As menyembang dengan Rasulullah dalam rumah Nabi. Menyembang. Tiba-tiba Rasulullah tanya dia, "Ya Abdullah, tahu tak siapa lagi bersama dengan kita sekarang?" Abdullah bin Amru bin Al-As kata, "Kita berdua aja, saya tak tahu ya Rasulullah." Nabi kata, "Ni Jibril di tepi saya." Allahu Rabbi, malaikat Jibril duk ada sebelah Nabi. Abdullah bin Amru bin Al-As kata, "Ya Rasulullah, boleh tak saya bagi salam ke dia?" Nabi kata, "Sila." Maka Abdullah bin Amru bin Al-As, "Assalamu alayka ya Jibril." Malaikat Jibril duk ada sebelah. "Assalamu alayka ya Jibril." Al-As. Nabi tersenyum. Nabi kata, "Ya Abdullah." Jibril menjawab salam. Maka dalam kitab Ashabur Rasul karangan Mahmud Al-Misri dinyatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As diberi gelaran lelaki yang mengucapkan salam pada Jibril. Allah, satu-satunya sahabat yang ucap salam pada Jibril. Istimewa sungguh. Ayah dia Amru bin Al-As waktu nak mati, Abdullah bisik ke telinga, "Pak, macam mana rasa sakit mati? Sakratul maut ni macam mana, Pak?" Dengan suara yang tersekat-sekat, Amru bin Al-As jawab, "Wahai anak, seolah-olah sebuah batu yang amat besar sedang menghempak dada ayah. Dan sekarang sedang bernafas melalui lubang jarum yang kecil." Difficulty in breathing. Dia nak sebut yang tu aja. Kesukaran untuk bernafas. Seolah-olah ayah sedang bernafas melalui lubang jarum yang kecil dan ada satu batu tengah duk hempak dada ayah. Itulah yang kita akan alami nanti. Baik, itu dia antara doa kita. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong bagi ringan bila kami sampai nanti sakaratul maut. Bagi ringan. Nak elak tak boleh. Allah sebut benda tu akan datang. Allahu Akbar. Moga Allah permudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu Ibnu Abbas, balik cerita Ibnu Abbas, ni sifat tawaduk. Ibnu Abbas, sahabat keliling dia, sahabat kata ke dia, "Wahai sepupu Rasulullah yang mulia, ni kami nak beritahu, bila engkau mati sekejap lagi, kami nak bawa jasad engkau, kami nak tanam di Baqi', di perkuburan Baqi'." Sahabat cakap tu honest, jujur. Sahabat cakap ni kejap lagi nak mati. Kalau Melayu marah lalu.
Hampa ni doa lah bagi umur panjang. Ni direct abang ni nak mati nosak lagi. Marah kita. Tapi jujurnya sahabat cakap, tak ada selindung dah. Beritahu bahawa sekejap lagi bila engkau mati, kami nak bawa jasadmu ke Baqi'. Tuan-tuan muslimat sekalian, inilah solat para sahabat. Apa jawapan Ibnu Abbas bila sahabat-sahabat yang keliling dia kata mati sat lagi, bawa pergi Baqi'? Jauh tu, Taif ke Madinah. Makkah Madinah pun nearly 400 km, 300 something, 386, 390 begitu, lebih kurang lah. Approximate value 400 km lah, lebih kurang, kira hampir. Ni daripada Taif Makkah pun dah 100 lebih. Apa jawapan Ibnu Abbas? Wahai sahabat-sahabat, tanamlah aku di sini, kebumikan aku di bumi Taif ini. Janganlah bawa aku ke Baqi', kerana di Baqi' itu ribuan para sahabat, adanya isteri-isteri Rasulullah, adanya anak-anak Rasulullah, dan adanya para sahabat yang lebih dahulu mendahului aku. Wahai para sahabat, sesungguhnya anak si Abbas ini tidak layak untuk berada di Baqi', kerana mereka lebih mulia daripada aku. Allahu Akbar. Sifat tawadhu. Walhal siapa tidak kenal Ibnu Abbas, yang disebut sebagai penafsir Al-Quran yang paling hebat, penafsir Al-Quran yang paling hebat, Allahu Rabbi. Kita Quran pun tunggang langgang baca. Dia tahu Ibnu Abbas, dia tengok satu ayat dia tahu Nabi waktu tu tengah buat apa, ayat tu turun malam ke siang ke petang ke tengah hari, dia tengok, dia tahu. Ibnu Abbas tiba-tiba dia kata, apa aku tak layak untuk bersama dengan sahabat di Baqi', malu aku tak layak, biarlah aku di sini. Ya Allah, ya Tuhan, kita sujud kepada Allah, keluar masjid berlagak. Mana kesan sujud kita? Saya panjangkan sedikit khutbah Jumaat yang Dr. Mahathir sebut tengah hari tadi. Saya hadir tengah hari tadi, berhubung dengan golongan biadab kurang ajar dengan anak-anak Pak Gad kita. Saya tengok sendiri depan mata saya, biadab dan kurang ajarnya orang Melayu dengan bangsa kamu Melayu. Kesian anak-anak kita. Bagaimana pernah saya tengok bertekak, lepas tu anak kita ni, Pak Gad, anak-anak kita ni pergi belakang, dia pelik, buat tangan tu belah. Saya tanya, anak apa hal? Pangkat anak kita semua. Dia kata kita minta IC, dia tak mau bagi. Lepas tu dia marah-marah kita, dia berlagak, dia tak nak bagi. Lepas tu saya kata nak kena ambil gambar pelik. Dia kata ambil lah, pergi mampu lah, peduli apa aku. Astaghfirullah. You don't have any respect to people. Apa jenis manusia kamu? Orang dah tolong jaga keselamatan kita, dia bagi IC tu, hang bagi sudahlah. Dah sampai kena ludah pun ada. Saya menyembang dengan anak-anak tu, saya menyembang dengan mereka.
Kesian mereka. Berpeluh-peluh dalam pos pengawal. Tiba-tiba dimaki. Ada yang suruh sediakan hand sanitizer. You ambil kita punya IC, you punya tangan ada kuman. Macam-macam. Sampai budak-budak tu sebagai sarung tangan pula dah. Please lah, respect each other. Imam Ghazali, kamu kena contoh Imam Ghazali kata, kamu tengok orang mati. Imam Ghazali kata, kamu ziarah orang mati, yang mati itu kamu bukan dia. Itu dia. You are in their shoes, kata orang putih. Peribahasa orang putih. You are in their shoes. Kamu dalam kasut dia. Bukan handuk dalam kasut dia. You are in their shoes. Cubalah kalau awak tu jadi Pak Gad tu. Cuba kita duduk dalam tu. Mereka khidmat tu alhamdulillah. Daripada mereka melepak di tepi-tepi jalan. Walaupun kita tahu level of education mereka tidak seberapa, but you must respect others. This is life. Inilah hidup. Wang hajar betul lah. Saya honest saya cakap. Rasa saya nak keluar kereta nak tidak kupiah atas kepala. Kalau pakai dia aku keluar lah. Memang kena karate lah. Wang hajar betul punya Melayu. Kesian budak-budak tu. So please, sifat tawaduk. Awak sujud dalam masjid. Sujud itulah lambang kerendahan diri kita kepada Allah. Muka yang mulia jatuh ke tanah. Maka bawa keluar tawaduk di luar masjid. Jangan berlagak, jangan sombong, jangan rasa kita hebat. Rumah baru 2 tingkat, nak hebat apa? Rupa hutang tak habis. Cakap banyak pula. Geram betul lah. Kesian anak-anak kita. Mereka tu member, mereka panggil saya Pak Long. Cam dah muka kita Pak Long. Cam dah. Kadang saya pergi kubur arwah isteri saya pergi, mereka duk himpun di belakang pagi-pagi tu, nampak kereta kita Pak Long lalu, tapi mereka isap rokok, aku tak. Sambil mereka Pak Long tu rokok, entah apa. Tuhan, muslimin dan muslimat, sujud sembahyang menghasilkan tawaduk. Jangan kita bawa keluar, jangan sombong, jangan belagak. Kita tak ada apa tuan-tuan, hanya rahmat dan kasih sayang Allah. Saya duduk depan ni sebab Allah pilih, Allah bagi saya ilmu lebih sikit. Itu aja. In fact, kita adalah manusia yang sama. Kita semua kullukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Kamu semua daripada Adam dan Adam itu daripada tanah. Jangan belagak, hormat orang. Baik, sambung bulan depan. Sambung bulan depan baru sebaris. Kita sambung bulan depan dengan baris yang seterusnya, insya-Allah. Maka tanda di situ tazallul. Nanti kita sambung dan cukup berhadap hati. Kita sambung di situ pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman.